sejahtera semua, bertemu lagi kita di Santai Sastra. Oke, beres semua. Untuk pengetahuan umum bahwa Dato' Bahazen ini merupakan seorang sastrawan negara yang terbuka apabila dapat menghasilkan sesuatu karya sastra yang menarik. Oke. Tema dalam setiap karya beliau sangat mengena dengan situasi-situasi yang tertentu yang hendak ataupun tentang situasi negara yang hendak membangun ketika itu. Berkembang. Okay. Oleh hal yang demikian, kita akan mempersilakan panel yang pertama, iaitu Asma, untuk mengulas dengan lebih mendalam mengenai tema bagi setiap karya yang dihasilkan oleh Bahazen. Okey, baiklah. Terima kasih kepada host kita yang kelihatan cukup berkarisma. Betul tu? Ada gila. Okey. Belanja makan tu. Orang kaya tu. Okey, kita teruskan. Dato' Bahazen ni dia merupakan sastrawan yang berupayalah menghasilkan banyak karya yang untuk menjadi panduan kepada semua khalayak, terutamanya remaja, orang dewasa dan juga para pengkaji sastra. Dato' Bahazen ini dia banyak aktif dalam menghasilkan pelbagai puisi. Contohnya puisi Perempuan dan Bayang-Bayang pada tahun 1974, Dari Kertas Catatan Malam 1978 dan 3 Catatan Perjalanan pada tahun 1980. Jadi di sini saya mau kupas dengan lebih dalam lagi lah pasal tema setiap semua ni. Jadi kita mula dari puisi pertama itu, karya beliau tu yang pasal Perempuan dan Bayang-Bayang. Dia bertemakan tentang kehalusan perasaan manusia dan juga kerumitan kehidupan. Jadi dia umpamakan perempuan ni sebagai itulah dan bayang-bayang sebagai dia punya karya tu. Jadi selain itu juga selain itu juga bukan itu saja, karya beliau yang bertajuk Perempuan dan Bayang-Bayang ni bukan saja pasal isu-isu peribadi, tetapi juga dia melalui pandangannya mengenai masyarakat, budaya dan juga kemanusiaan. Jadi ia sebagai simbolisme sejalah untuk kita merenung apa itu makna kehidupan, perasaan individu dan juga interaksi kita dengan dunia sekeliling. Okey, itu sahaja. Oh, nampaknya karya beliau begitu terkenal sekali ya para penonton. Okey, seterusnya saya akan mempersilakan panel yang kedua, iaitu Amir, untuk menyampaikan hujah mengenai tema puisi yang dihasilkan oleh sastrawan kita yang hebat. Okey, dipersilakan Amir. Okey, terima kasih kepada host kita. Sebelum tu saya nak izin lah. Saya nak bagi pantun sikit. Ya. Sapu roti guna kaya. Sambil petik daun selasih. Host kita cantik berkaya. Diucapkan juga terima kasih. Belanja dah. Belanja dah yang kumpul okeylah. Okeylah. Baiklah, berbalik kepada hujah saya mengenai karya yang dihasilkan beliau berjudul Mencari Makna Diri. Mencari makna diri, ingat apa? Ini merupakan salah satu daripada puisi yang dihasilkan oleh beliau pada tahun 2016. Dalam puisi ini adalah bertemakan tentang pencarian identiti, perjuangan hidup dan renungan tentang nilai kemanusiaan. Antara tema utama dalam karya beliau ni adalah perjuangan sebagai sastrawan. Macam tu. Okay, hal ini dikatakan demikian kerana karya ini menyoroti kepada perjuangan beliau dalam membangunkan kesusastraan Melayu. Sasyul pula ya. Menyorakan tersasyul lagi. Jangan gelak. Dia nak explain ni macam ni lah. Mama, dia menyorakan perhatian tentang nilai seni, bahasa dan kebudayaan. Macam si Asma cakap tadi lah, berkaitan dengan kebudayaan tadi lah.
Seperti yang diketahui, perjuangan beliau dalam menjadi tokoh sastrawan ni adalah tidak mudah. Memang tak mudah rakan-rakan. Dengar dah, bukan senang nak jadi sastrawan ni. Dia kat mana tadi? Lupa dah. Dia tidak mudah lah, dia kena menghadapi berbagai cabaran dan peritnya menanggung kritikan daripada berbagai pihak. Manusia biasa pun kena kritik, apatah lagi tokoh kan? Biasalah benda yang viral akan jadi kritikan gitu. Alah, tahu masuk opsi conversion. Yes. Tak baik. Padahal tengok sama kan. Kita teruskan okey, justru dalam karya ni juga dia menunjukkan betapa hebatnya hebatnya seorang tokoh yang bernama Datuk Bahazian ni sehingga berjaya melepasi pelbagai pancaroba kehidupan. Okeylah. Maaflah, ini je saya mampu huraikan. Kita kembali kepada host kita. Okey, nampaknya Datuk Bahazian aktif berkarya sebagai dalam pelbagai bentuk puisi. Bukan saja mengenai kisah beliau sendiri, bahkan mengajak para pembaca untuk merenung kehidupan mereka sendiri. Jadi penonton, renunglah kehidupan anda sendiri. Jadi biasalah tentang kritik tu. Manusia biasa pun dikritik apatah lagi tokoh sastrawan. Tahu-tahu macam kita lah, kalau kita duduk sini kan, musik conversion tu biasalah. Kau tengok chat dah sehari berpuluh-puluh, 2,000 orang duk mengkritik. Sedangkan dia tak tahu dalam diri kita ni betul atau tidak. Okey. Sebenarnya kita akan minta panel yang terakhir. Beliau anggun-anggun. Biasa saja. Okey. Boleh cantik kan, tapi tak boleh apa. Kita teruskan. Okey, merah menyala lipstick beliau pada hari ini. Apa ni benda, jangan malu-malu. Okey, seterusnya panel terakhir iaitu LB. Terima kasih kepada host kita yang begitu bersopan santun. Lihatlah cara duduk dia sopan santun kan? Wow, sangat sopan terakhir. Iya, betul. Oke, saya akan teruskan dengan puja saya berkenaan dengan karya Datuk Bahazian, yaitu esei dan kritikan. Jadi Datuk Bahazian ini bukan saja aktif dalam karya berpuisi, tapi juga dalam karya esei dan kritikan. Oke, jadi secara umumnya Beliau ada menghasilkan esei dan kritikan sastra, yaitu Peradaban pada tahun 1987 dan Persikan Pemikiran pada tahun 2008. Karya ini yang dihasilkan beliau dalam karya kritikan dan Peradaban 1987 ini bertemakan tentang pemikiran kritis terhadap budaya, kesusastraan dan pembangunan peradaban. Betul. Oke. Namun tema utama dalam karya ini ialah peranan kesusastraan dalam peradaban, yang seperti Amir cakap tadi tentang peradaban. Sebab adab itu adalah yang lebih sebelum adab nombor 1, bukan nombor 2. Betul. Oke, hal ini kerana Datuk Bahazian ini menekankan pentingnya sastra sebagai cerminan peradaban dan juga alat untuk memahami nilai kemanusiaan. Begitu. Manakala karya beliau yang berjudul Percikan Pemikiran pada tahun 2008 pula bertemakan tentang renungan intelektual, kemanusiaan dan juga nilai budaya dalam menghadapi perubahan zaman dahulu sampai zaman sekarang. Jadi betul. Kalau Amir lihat zaman sekarang, apa bezanya adab zaman dahulu sama zaman yang sekarang ni? Kalau ikut pendapat saya lah kan, kalau ikutkan orang dahulu dia penuh dengan adab tak? Apa-apa mula kan penuh dengan adab. Seperti mana kita tahu lah, orang dahulu ni dia punya ajaran dia, pada ibu bapa dia memang keras lah. Berbeza dengan zaman sekarang, berbeza. Walaupun saya mengakui kita semua ni Gen Z ya. Kita Gen Z, tapi kita tak sebegitu. Saya nak beritahu ini pendapat saya lah. Budak zaman sekarang ni mereka punya manja ni teruk sangat. Saya sampai kan mereka ni tak ada adab dengan, kita ambil contoh yang terdekat lah dengan ibu bapa mereka, maupun yang terdekat dengan seluruh guru. Mereka boleh maknanya mereka tak cakna dengan apa itu adab sebenarnya. Maksudnya kita boleh lihat lah zaman dulu dengan zaman sekarang ni, dia punya dari segi konteks adab tu berbeza sangat. Budak zaman sekarang tak tahu apa kepentingan adab tu sebenarnya terhadap masyarakat. Macam mana kita nak memimpin negara kan kalau kita pun tak ada adab. Macam itulah kemudian. Oke, saya teruskan
terhadap karya tadi. Namun tema utama dalam karya ini adalah berkaitan dengan kepentingan seni, sastra, dan budaya seperti yang Amir katakan tadi lah. Hal ini dikatakan demikian karena peranan seni dan sastra dalam membentuk jiwa manusia dan mengukuhkan nilai kemanusiaan itu adalah sangat penting ya. Begitu, betul? Betul. Nah, betul. Macam berbalik kepada panel yang dia kata macam seni dan sastra ni amat penting dalam membentuk nilai kemanusiaan. Kalau tak ada sastra, kalau tak ada seni, macam mana kita nak membentuk satu nilai kemanusiaan yang baik kan? So dengan melalui karya-karya sastra ataupun budaya, kita boleh lihat satu perkembangan yang baik dalam nilai kehidupan seseorang itu. Jadi penting saya tak kata penting agama pun penting, tapi nilai budaya pun penting juga. Dia macam untuk membentuk lah. Jikalau lah budaya itu tak ada, kita tak tahu apa yang dalam Malaysia ni atau dalam negara kita ni apa yang hebat, apa yang penting-penting dari segi konteks zaman dahulu. Okay, dia bagi kepada bos. Baiklah para penonton, memang melalui hujah-hujah daripada panel-panel kita sudah tahu memang terang lagi bersuluh lah Datuk Bahar Zaini sememangnya merupakan seorang tokoh sastra yang terbilang dan bukan saja menghasilkan karya yang boleh menjadi pengajaran, bahkan perpaduan juga dalam menghasilkan sesuatu karya sastra yang berkualiti. Okey, nampaknya para panel kita tidak kurang hebatnya dalam perkongsian mengenai tokoh sastra tersebut. Okey, seterusnya saya ingin membuka peluang kepada mana-mana panel yang ingin menambah hujah dan pencerahan mengenai tokoh mengenai karya Bahar Zaini. Okey, siapa mau dulu? Maaf mencela, izinkan saya menambah sedikit. Okey, silakan. Puisi yang dihasilkan oleh beliau. Okey, seterusnya terima kasih sekali lagi kepada host kita. Karya beliau juga, iaitu dari kertas catatan malam, adalah bertemakan tentang kehidupan yang fana. Kenapa? Sebab puisi ini dia menyentuh tentang kefanahan hidup dan bagaimana sesuatu di dunia itu tidak kekal. Maksudnya akhirat adalah selamanya. Ini semua di atas ini adalah pinjam. Ya, kita akan semudah rakan-rakan. Kita akan kembali kepada Tuhan. Kehidupannya sementara. Ya, kita diperbuat daripada tanah kepada tanah. Okey. Penyair juga sering menggunakan bahasa-bahasa yang puitis mengingatkan pembaca Kita bolehlah tentang hakikat kehidupan yang sementara dan kita perlu menghargai setiap detik kehidupan. Jadi puisi yang ketiga itu adalah catatan perjalanan yang bertemakan tentang metafora kehidupan. Contohnya dalam perjalanan hidup ini kita bukan saja melaluinya secara fizikal, tetapi juga melambangkan perjalanan batin dan juga pemikiran, sebagaimana manusia itu sentiasa bergerak melalui pelbagai fasa kehidupan, daripada bayi, kanak-kanak, dewasa dan seterusnya warga emas. Begitulah kitaran hidup kita sebelum kita kembali kepada Tuhan. Kali kembali kepada Tuhan. Okey, seterusnya kita juga akan mengumpul pelbagai pengalaman dan juga mencari makna di sebalik perubahan dan dalam setiap kehidupan. Okey, baiklah itu saja hujah saya. Maafkan sebentar tadi. Baiklah itu saja, kembali kepada host. Oh, ada siapa lagi yang ingin menambah? Saya mau menambah. Okey. Saya juga ingin menambah sedikit mengenai esei dan kritikan sastra Datuk Bahar Zaini ini. Karya beliau yang berjudul Jejak Seni adalah bertemakan tentang apresiasi. Tersasul sedikit. Maaf ya, hari ini banyak tersyasyur. Tersasul kacang lah pula, tersangkut. Ya, seperti yang saya cakap tadi, bertemakan tentang apresiasi seni, analisis kesusastraan, dan peranan seni serta sastra dalam masyarakat. Namun antara tema utama dalam adalah peranan sastra. Antara tema utama adalah peranan sastra dalam pembentukan identiti. Hal ini dikatakan demikian karena beliau mengupas bagaimana sastra dapat menjadikan alat
menjadikan alat untuk memperkukuh identiti bangsa dan memelihara warisan-warisan budaya. Jadi itu sajalah daripada saya. Oh, faham. Kiranya digunakan sastra ni untuk memperkukuhkan identiti bangsa dan warisan budaya lah. Oh, so sastra ni penting juga. Penting, So sangat sangat. penting lah. Tadi kita dah tengok daripada segi nilai kemanusiaan. Ini dari segi identiti bangsa dan warisan budaya. Betul. Bukan senang nak jaga warisan budaya. Lagi-lagi zaman sekarang ni, tak semua warisan budaya dikekalkan. Nak cakap pasal sastra, ada orang tahu pasal sastra. Ini pun kita buat podcast ni bertujuan untuk kita mengenali siapakah tokoh-tokoh sastra yang memberikan sumbangan memberikan sumbangan yang hebatlah dalam negara dari segi karyanya dan di antara bangsa juga lah. Itulah sebabnya sekarang kita perlu mendidik generasi kita pada zaman ini untuk menjaga warisan budaya kita ini supaya tidak ketinggalan zaman. Terhadap melentuk bulu, Biarlah dari rebungnya. Bagus ketiga-tiga panel kita pada hari ni. Okey. Maka berakhirlah sudah siri yang ketiga ini. Segala kurangnya datang daripada kami dan baiknya datang daripada Tuhan. Okey, terima kasih. Terima kasih. Bye.